Ini keluarga Rothschild, dan mereka lah keluarga yang paling kaya dunia ini. Dan ketika mereka ingin mengambil sebuah negara, mereka tidak ada negara, walaupun mereka menjajah Eropah, mereka menjajah England, mereka menjajah Jerman, tetapi mereka tidak ada negara. Walaupun mereka menguasai Amerika, tetapi mereka bukan negara mereka. Mereka ingin sebuah negara, dan mereka menubuhkan satu persatuan. Persatuan ini bernama Zionis. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Nazir, Tuan Imam, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sempena bulan Syawal ada satu peristiwa yang besar berlaku dalam sirah baginda Rasulullah, yaitu peperangan Ahzab. Izinkanlah saya pagi ini untuk kita lihat lebih jauh, yaitu tentera Ahzab moden yang merupakan ciri yang sama penentangan Islam ketika baginda Rasulullah SAW pada tahun ke-5 Hijriah. Kita mulakan dengan surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa'arsalnahum rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Shadaqal azim. Wahai orang beriman, ingatlah nikmat Allah ke atas kamu ketika datang tentera-tentera kepada kamu, lalu kami utuskan angin yang kencang dan tentera yang kamu tidak dapat lihat, dan sesungguhnya Allah mengetahui, melihat apa yang kamu lakukan. Ayat ini turunkan ketika peperangan Ahzab yang berlaku di antara baginda Rasulullah dengan seluruh gabungan Quraisy bersama dengan sekutu mereka. Sekutu mereka telah berkumpul untuk menentang Islam, dan Quraisy telah mengumpul tentera-tentera Ahzab yang dipimpin oleh Abu Sufyan untuk memerangi Rasulullah di Madinah. Dan kita lihat peta Madinah satu masa dulu. Inilah peta Madinah secara kasarnya. Masjid Nabawi yang terletak di kawasan Haram Madinah ini. Adanya kaum Khazraj, adanya kaum Nadir, Bani Qainuqa, Aus, Quraizah, dan sebagainya. Rasulullah mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi, termasuklah Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan sebagainya. Tetapi hari peperangan mereka telah belok. Mereka berpaling daripada Rasulullah, dan mereka bersama dengan tentera Ahzab yang dipimpin oleh Quraisy. Dan suasana sangat gawat apabila kita lihat Bani Quraizah yang untuk pertahankan Madinah daripada selatan, tetapi mereka telah belok dan mereka bersama dengan tentera Ahzab. Rasulullah terkepung di dalam Madinah, dan parit yang dibina telah tidak berfungsi sebab di selatannya Bani Quraizah telah membuka ruang untuk orang kafir masuk ke kota Madinah. Dan kita kenal pada pagi ini peperangan ini berlaku pada Syawal, 5 Syawal, pada Syawal, dan berterusan selama sebulan sampai Zulqa'dah. Mereka mengepung tentera Islam yang berada dalam Madinah. Bekalan hampir habis, dan kita lihat seramai tentera Islam yang terlibat ialah 3,000 tentera. Dan kita berkubu dalam kota Madinah, dan inilah peta kasarnya. Kalau tuan-tuan lihat di kota Madinah dikelilingi oleh banjaran gunung. Dan untuk masuk ke Madinah hanya ada 7 genting, dan 7 genting inilah yang dapat kita masuk ke Madinah. Selain itu gunung ganang yang memagari Madinah. Rasulullah dengan para sahabat membina Al-Khandaq, parit yang berada di depan Madinah, di utara Madinah, dengan harapan bahawa di belakangnya tempat yang boleh masuk ke genting daripada selatan dijaga oleh Yahudi Bani Quraizah. Dan tentera yang dipimpin oleh tentera Ahzab sebanyak 10,000. Mereka datang dan mengepung tentera Islam,
pada hari Bani Quraizah telah belok pada Rasulullah, maka dalam surah Al-Ahzab menggambarkan betapa gawatnya suasana dan Rasulullah hampir sempit dada sebab dijangkakan umat Islam akan kalah. Tetapi Allah menurunkan bantuan sebagaimana yang kita baca dalam ayat tadi. Allah menurunkan angin yang kencang yang telah menterbalikkan segala kelekapan tentera Ahzab, dan kemenangan diperolehi secara mutlak oleh baginda Rasulullah SAW. Dan peperangan ini kita kenang sepanjang hayat. Parit yang digali, tuan-tuan, inilah bentuk parit yang digali. Kesannya masih ada sampai sekarang. Lebarnya 10 meter yang dijangkakan kuda musuh tidak dapat melompatnya. Dalamnya antara 3 meter hingga 5 meter. Tetapi ada tempat yang sempit disebabkan oleh batu yang besar, maka ada di antara tempat yang genting, dan di situlah yang mula-mula diambil peluang oleh tentera Ahzab untuk masuk ke dalam Madinah. Peperangan handicap. 3,000 tentera Islam bertempur dengan 10,000 tentera Ahzab daripada seluruh kabilah, dan suasana ini dapat kita rasakan sama seperti hari ini. Islam ditekan daripada seluruh penjuru oleh seluruh tentera Ahzab moden, dan kita ambil iktibar peperangan yang berlaku pada bulan Syawal pada tahun 5 Hijriah dan menukar sejarah umat Islam. Bagaimanakah umat Islam mengenali musuh mereka yang asalnya bersama Rasulullah membuat perjanjian, tetapi pada hari yang dimasukkan mereka telah belot. Ini sekali lagi kita lihat peta yang berlaku peperangan tersebut, dan secara perancangan ilahi. Ada seorang sahabat bernama Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia adalah orang daripada tentera Ahzab. Secara diam-diam dia bertemu Rasulullah, dia menyatakan syahadah. Dia mengatakan syahadah ketika peperangan sedang rancak. Dan dia beritahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahu kepada saya apakah tugas yang saya berikan. Saya telah bersama dengan Rasulullah, tetapi kaum saya tidak tahu saya telah masuk Islam. Dan berilah peluang pada saya untuk apakah perangai saraf yang saya dapat lakukan kepada tentera musuh. Rasulullah kata, pergilah masuk kamu ke dalam tentera Ahzab dan pecahkan kesatuan mereka. Lalu tentera Ahzab dimasuki oleh Naim. Naim bertemu dengan Quraisy, mengatakan bahawa Yahudi tidak percaya kepada Quraisy. Dan Naim juga pergi pada Quraisy mengatakan Yahudi tidak percaya Quraisy. Maka barisan mereka telah berpecah. Dan dalam pada masa itu juga Allah menurunkan angin yang kuat. Allah turunkan malaikat yang berbondong daripada langit, dan akhirnya kemenangan mutlak kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang syahid daripada golongan umat Islam hanyalah 6 orang, dan 3 orang musyrikin yang dibunuh dalam peperangan yang sebenarnya tidak berlaku secara berdepan, tetapi mereka melengkungi ataupun mereka mengepung Madinah. Selepas kemenangan Islam, Rasulullah diberikan wahyu supaya segera pergi memerangi kaum Yahudi bernama Bani Quraizah, sebab mereka belok dalam peperangan tersebut. Tentera Rasulullah hampir-hampir kalah disebabkan oleh angkara yang dilakukan oleh tentera Quraizah, dan peperangan ini berlaku dengan cepat dan kemenangan mutlak kepada Rasulullah SAW dan tenteranya. Apakah hukuman yang harus diberikan kepada pembelot ini? Maka Rasulullah memanggil sahabatnya bernama Sa'id bin Mu'az dan minta diberikan hukuman kepada tentera Quraizah yang belot. Maka Sa'ad memberi hukuman sebagaimana yang tertulis di situ, bahawa seluruh lelaki dibunuh, wanita ditawan, dan harta mereka dibagi sebagai ghanimah kepada umat Islam. Benar, Rasulullah mengakui bahawa itulah hukuman yang sepatutnya. Maka seluruh tentera lelakinya telah dibunuh, wanitanya telah ditawan, dan harta mereka dijadikan ghanimah umat Islam. Kita kenang peristiwa ini berlaku pada tahun 5 Hijriah, dan kita ambil kenangan, kita ambil pengajaran bahawa tentera Ahzab muncul setiap masa dan ketika. Inilah gambaran bahawa seluruh tentera Quraizah dibunuh. Perempuan ditawan, dan salah seorang daripada tawanan wanita ini akhirnya menjadi isteri baginda Rasulullah SAW. Dan kita lihat hari ini, kawasan ini masih lagi terbiar di selatan Madinah. Kesan-kesan
tinggal Bani Quraizah yang telah dihalau Rasulullah. Rasulullah telah memerangi mereka dan mereka telah pupus di Madinah. Ada beberapa kaum lagi yang juga Rasulullah telah perangi mereka, antaranya Bani Nadir, Bani Qainuqa, Khaybar. 3 Bani ini telah diperangi Rasulullah akhirnya, dan akhirnya Madinah telah bersih daripada orang Yahudi. Madinah telah bersih daripada orang Yahudi, dan ini tempat yang ada sekarang, Terbiah, kawasan yang pernah didiami oleh orang Yahudi di Madinah. Kita pergi kalau kita umrah ataupun haji, dan haji akan bermula tidak lama lagi, InsyaAllah bulan depan atau minggu depan 23 Mei, rombongan pertama kita akan menuju ke Madinah. Dan tahniah kepada saudara kita yang dipilih Allah sebagai tetamunya. Mudah-mudahan mereka pergi dan kembali dengan haji yang mabrur. Dan sekiranya kita ke Madinah, kita masih lihat kawasan yang berlakunya peperangan ini. Khandaq, parit barangkali telah tertembus, tetapi kawasan ini masih ada tandanya dengan wujudnya Masjid 7. Masjid 7 itulah tempat berkawalnya tentera Islam mengawal Madinah, dan masih ada hari ini yang kita sebut sebagai Masjid 7, termasuk Masjid Quba. Tuan-tuan yang selalu pergi umrah, yang singgah ke sini dapat merasakan bagaimanakah Madinah dikelilingi oleh gunung ganang, dan tempat lembah inilah yang dibina parit dan tempat masjid yang ada sekarang di pinggir gunung yang memanggari Madinah. Dan Jabal ini panggil Jabal Salat. Di sinilah tempat Rasulullah berkubu dalam peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab yang kita bincang ini. Masjid yang terbina di situ ada 7 sebagai tempat pertahanan para sahabat dalam peperangan tersebut. Masjid 7, ini kesan-kesan Masjid 7, dan satunya yang besar, dan kita dapat masih saksikan kesan peperangan yang cukup hebat ini. Apakah kesan daripada peperangan ini? Madinah bersih daripada Yahudi. Orang Yahudi telah berada di Madinah begitu lama. Asalnya mereka berkumpul di Madinah karena dalam kitab Taurat mengatakan Rasul akan diutuskan ke Madinah, dan mereka bersama-sama untuk menyambut Nabi yang bakal diutus kepada mereka. Tetapi apabila baginda Rasulullah berhijrah ke Mekah, ke Madinah, mereka lah yang mula-mula sekali menentang Rasulullah, sebab mereka sangka bahawa Rasulullah datang daripada Bani ataupun daripada bangsa Yahudi, tetapi ternyata Rasulullah daripada bangsa Arab yang mereka perangi. Mereka menjadi penentang kepada Rasulullah, sedangkan mereka datang ke Madinah untuk menunggu menyambut baginda Rasulullah. Begitulah keadaan orang Yahudi yang kemudiannya berperang secara terbuka dengan Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang kita baca tadi menggambarkan supaya kita bersyukur dalam peperangan tersebut, yang kalaulah kita melihat standar manusia, mengikut hukum akal kita, Islam akan kalah. Sebab Islam telah dikepung, di belakang telah dibelok oleh tentera Quraizah, dan umat Islam tidak ada perlindungan lagi. Mengikut akal manusia, kita akan kalah. Tetapi dengan penuh mukjizat, Allah memberikan angin yang kencang, Allah turunkan para malaikat, dan kemenangan yang kita rayakan setiap hari Idul Fitri, hari Idul Adha, kita merayakan dengan takbir yang cukup syahdu. Yang kita baca la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Ini menggambarkan kejayaan kita dalam peperangan Ahzab. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, wahdah sadaqa wa'dah, dan Allah membenarkan janjinya, Allah melaksanakan janjinya, wa nasara 'abdah, dan Allah menolong hambanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azza jundahu wa azza jundah, dan Allah memuliakan tenteranya. Wa hazamal ahzab wahdah, dan Allah mengalahkan tentera Ahzab. Tentera Ahzab berlaku 1400 tahun lalu. Setiap hari raya kita ulang kembali peristiwa ini untuk kita ingati bahawa seluruh tentera Ahzab moden boleh muncul bila berdepan Islam. Al-kufar al-limati wahidah. Orang kafir adalah agama yang satu. Bila mereka bertemu dengan Islam, mereka boleh berpakat. Ini pengajaran yang kita harus ambil, sebab orang Yahudi, orang Nasara, orang Quraisy boleh bersatu apabila menentang Rasulullah di Madinah, dan perkara yang sama berlaku sepanjang zaman perkembangan Islam. Tuan-tuan yang semati, kita kenang kembali
ada lagi kaum yang diperangi Rasulullah sebelum itu, yaitu kaum yang bernama kaum Bani Qainuqa, Bani Nadir. Mereka juga belok pada Rasulullah dan mereka merancang untuk melakukan pembunuhan Rasulullah SAW. Dan diperangi Rasulullah, akhirnya Madinah bersih, sebersih-bersihnya daripada orang Yahudi sampai hari ini. A'udzu minasyaitonir rajim. La yuqatilunakum jami'an illa fi qarin muhsatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsuhum jami'a wa quluhum syatta dzalika annahum qaumun la ya'qilun. Surah An-Nazm, surah Asy. Allah menggambarkan orang Yahudi ini sangat hebat dari segi logistik peperangan, tetapi hati mereka penakut. Dan Allah mengatakan mereka orang Yahudi tidak perang dengan Rasulullah secara keseluruhannya, kecuali mereka berlindung di sebalik dinding, di sebalik kota, dan kekuatan mereka sangat hebat. Tetapi kamu sangka dia adalah bersatu, tetapi hati mereka berpecah belah, sebab mereka lah kaum yang tidak berakal. Kita lihat dalam peperangan berlaku di antara Rasulullah dengan Yahudi. Orang Yahudi mempunyai logistik peperangannya sangat hebat, kota mereka sangat hebat, tetapi hati mereka sangat penakut. Kata Al-Quran memberi gambaran bahawa orang Yahudi sampai hari ini mereka penakut. Bahkan di Palestin hari ini mereka menembak curi orang Palestin. Dan sekarang kita dengar pagi tadi berita yang menyedihkan. Yahudi sekali lagi menyerang Palestin dan mereka menembak secara daripada sebelah, di sebalik dinding, di sebalik kota, dan kota dinding yang mereka bina di antara Palestin dengan Israel membuktikan mereka adalah hati yang penakut. Ini ialah pertahanan terakhir Yahudi di Madinah, yaitu kota Khaybar. Di sinilah pertahanan terakhir orang Yahudi apabila mereka dihalau oleh Rasulullah, sama ada Bani Nadir ataupun Bani Qainuqa ataupun sisa-sisa daripada Bani Qainuqa, daripada Bani Quraidah, mereka berkumpul di sini. Dan Rasulullah memerangi mereka dalam peperangan Khaybar yang cukup dramatik. Akhirnya mereka kalah. Mereka berperang daripada celah-celah dinding, daripada dalam kota mereka, mereka tidak berani berdepan dengan tentera Rasulullah. Mereka takut mati. Dan kota mereka terbiar sampai hari ini. Cukup menarik tuan-tuan, dasar kerajaan Saudi sekarang. Mereka menjaga kota ini dengan sempurna. Cuba tengok, ini kota Bani Quraidah, Bani Khaybar yang masih intak sampai sekarang. Mereka jaga dengan sempurna sebagai tempat wisata, tempat pelancongan. Tetapi kesan-kesan sejarah baginda Rasulullah di Mekah dimusnahkan seluruhnya. Rumah baginda Rasulullah dimusnahkan dan dibina masjid, kemudian dibina perpustakaan kemudiannya. Begitu juga dengan rumah para sahabat. Rumah Sayyidina Hamzah yang duduk di belakang Hotel Hilton telah dimusnahkan, dan tidak ada sejarah Islam yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah dihapuskan di Mekah dengan alasan supaya tidak berlaku khurafat. Tetapi pada masa yang sama mereka menjaga kota Yahudi yang mereka diperangi Rasulullah. Ini cukup ganjil sikap kerajaan ini, dan kota ini masih dipelihara dengan sempurna, dijadikan tempat pelancongan sampai hari ini. Rasulullah menghalau Yahudi keluar seluruh daripada Madinah. Sekarang Madinah telah bersih daripada Yahudi. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda bahawa tidak boleh bersatu, coexist, tidak boleh wujud bersama dua agama di semenanjung Arab. Tetapi hadis Rasulullah ini telah tercabar hari ini, sebab Madinah telah membuka ruang kepada orang Yahudi. Dan berita yang kita terima, Yahudi ingin kembali ke Madinah sebab mereka mendakwa Madinah lah bumi mereka. Benar, nenek moyang mereka daripada Bani Quraidah, daripada Bani Qainuqa berasal Madinah. Dan sekarang mereka klaim, sebagaimana mereka klaim Palestin, mereka mengatakan kami ingin mengambil Madinah kembali. Tuan-tuan yang pergi ke Mekah tahun ini, menziarahi makam Rasulullah di Madinah, jangan hairan kalau melihat orang Yahudi berkeliaran dalam kota Madinah. Sebab dasar kerajaan baru membenarkan orang Yahudi datang ke Madinah. Setelah disekat ribuan tahun, mulai 2-3 tahun lepas, orang Yahudi dialu-alukan ke Madinah, sebab Madinah lah bumi asal orang Yahudi. Dan mereka klaim, sebagaimana mereka klaim Palestin, Madinah lah bumi moyang kami, dan kami berhak untuk mendapatkan kembali Madinah. Perjuangan antara benar dan palsu akan terus berlaku.
Peperangan Ahzab moden akan terus berlaku apabila Islam diperangi sebagaimana diperangi pada zaman Rasulullah. Kita lihat sejarah orang Yahudi. Mereka dihalau oleh Rasulullah daripada Madinah. Mereka telah pergi ke seluruh dunia. Mereka pergi ke Rusia, mereka pergi ke Poland, mereka pergi ke England, mereka pergi ke Spanyol, mereka pergi ke Amerika. Dan di Amerika yang ada sekarang ialah Sakibaki Bani Qonqa. Sakibaki Bani Nadir, yang mereka sangat dendam pada Islam sampai hari ini. Mereka sangat dendam sebab mereka dihalau oleh Rasulullah. Dan sekarang mereka merancang untuk kembali ke Madinah. Dan kita lihat ribuan tahun mereka tidak ada negara. Mereka tersebar ke seluruh dunia, dan setiap tempat mereka pergi ke dunia, mereka dihalau oleh penduduk tempatan sebab mereka melakukan segala keburukan sebagaimana mereka lakukan konspirasi kepada Rasulullah. Ke mana saja mereka pergi, mereka dibenci. Satu lagi, orang Yahudi ini sifat mereka sangat pengotor. Saya pernah sampai ke Meksiko. Di Meksiko ada banyak ghetto ataupun kawasan orang Yahudi. Kawasan ini sangat-sangat kotor. Mereka mengamalkan cara hidup yang tidak bersih. Di mana saja mereka berada, mereka mengekalkan amalan tersebut sehingga mereka dibenci di mana saja. Tetapi akhir sekali mereka bertapak di Amerika. Amerika dijajah oleh Yahudi sampai hari ini, dan keluarga yang sangat berpengaruh ialah keluarga Rothschild. Keluarga ini ada 5 orang anak. Mereka menggunakan riba sebagai asas untuk menaluki Amerika. Mereka adalah keluarga yang sangat kaya. Mereka menubuhkan bank dunia, IMF mereka yang punya. Setiap negara mereka ada wakil mereka. Di Perancis mereka ada satu bank, keluarga Rothschild. Di Itali, di Jerman dan Australia. Setiap negara ini telah dijajah oleh Yahudi. Pemerintahnya orang tempatan tetapi di belakangnya Yahudi. Oleh sebab itu Amerika mula-mula sekali dijajah oleh Yahudi. Presiden pertama Amerika bernama George Washington. Untuk menang jawatan presiden terpaksa menggunakan wang Yahudi. Rothschild memberikan wang yang banyak kepada George Washington, dan George Washington ditawan oleh Yahudi sampai hari ini. Tidak ada presiden Amerika yang tidak ditawan oleh Yahudi. Tuan-tuan yang saya hormati, ini ialah wakil Rothschild di England. Dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata, saya tidak kisah siapa yang memerintah England, tetapi the man who controls Britain's money supply controls the British Empire, and I control the British money supply. Kamu sangka Malaya, Burma, India dijajah oleh British? Sebenarnya dijajah oleh Yahudi. Sebab kamilah yang menjajah British. British tanah jajahan kami. Kami yang jajah British. British jajah Malaya. Rupanya kami yang jajah Malaya. Sampai hari ini sejarah kita tidak pernah sebut bahawa yang menjajah kita adalah Yahudi. Itu sebab mereka cuti pada hari Sabtu. Cuti hari Sabtu maksudnya Yahudi. Kalau cuti hari Ahad maksudnya Kristian, orang British. Rupa-rupanya Malaya dijajah oleh Yahudi. Dan Henry Geni ialah bapa Yahudi yang sangat jahat. Henry Geni yang membunuh 750,000 umat Islam di Palestin, dinaik pangkat untuk menjadi pesuruh jaya tinggi British di Malaya. Dan cita-citanya adalah untuk menjadikan British Malaya sebagai Palestin kedua. Dia segera ditembak oleh pejuang-pejuang di Cameron Highland, dan segera British mengatakan ditembak oleh komunis. Kalau dia tahu bahawa ditembak oleh ulama, maka sejarah kita berbeza sama sekali. Ulama kita daripada Palestin, ulama kita daripada Pulau Riau telah mengucapkan tahniah kepada persatuan ulama kita sebab membunuh umat Islam, musuh umat Islam yang paling ganas, iaitu Henry Geni, seorang Yahudi yang sangat jahat. Tetapi orang di Malaysia sangat sayangkan Henry Geni. Nama-namanya ada Geni Drive, ada Jalan Geni dan sebagainya, sebab kita tidak lihat sejarah yang sebenarnya. Bagaimanakah Henry Geni untuk menjadikan Malaya sebagai Palestin kedua? Sebagaimana mereka bawa Yahudi, orang Yahudi ke Palestin, mereka bawa orang yang bukan tempatan ke dalam Malaya supaya Malaya menjadi seperti Palestin. Tetapi perancangan Henry Geni tidak berlaku sepenuhnya, hanya separuh kejayaan. Dan apa yang kita ada hari ini ialah sebahagian dari sejarah yang lampau. Siapa yang tidak belajar sejarah, sejarah akan ajar dia sekali lagi. Tuan-tuan yang saya hormati, ini ialah di antara keluarga Rothschild yang memerintah dunia sampai hari ini. Amerika ditakluk oleh Yahudi. Kita sangka Amerika diperintah oleh orang Amerika. Tidak. Orang Amerika terjajah sampai hari ini.
Sekurang-kurangnya Malaysia merdeka, tetapi Amerika masih dijajah oleh Yahudi. Tidak ada presiden Amerika yang boleh bertindak bebas kecuali di belakang Yahudi. Dan di antara keluarga yang sangat berpengaruh di Amerika ialah Baron Edmund James Rothschild. Dan dialah yang membayar wang rasuah kepada kerajaan British supaya mengambil Palestin dan diserahkan kepada Yahudi. Tuan-tuan, rupa-rupanya Perdana Menteri British dirasuah oleh orang ini. Rasuah supaya ambil Palestin diserahkan kepada kami. Dan cukup malang, tuan-tuan, dengan wang jatuhlah Palestin kepada Yahudi dengan wang daripada keluarga Rothschild. Sekarang mereka berhajalela dunia dengan membuka IMF. IMF ialah keluarga Rothschild. Jangan sekali-kali kita meminjam dengan IMF sebab mereka melakukan perkara yang telah kita saksikan sejarahnya. Mereka dihalau daripada Madinah. Mereka sangat dendam kepada Islam sampai hari ini. Dan mereka ingin mengambil Madinah kembali. Dan inilah keluarga Rothschild yang bertebaran seluruh dunia. Mereka lah yang memegang kekuasaan dunia hari ini. Dikatakan 3/4 harta dunia di bawah jagaan mereka. Amerika, Eropah, semua terjajah oleh bangsa ini. Mereka sungguh kaya, tuan-tuan. Dan kita ingat Korun daripada kaum yang sama juga sangat kaya. Dan mereka menggunakan segala tipu helah dalam perniagaan. Riba yang mereka perkenalkan terpaksa kita akui sampai hari ini. Tuan-tuan, kad kredit ini ciptaan Rothschild. Sekarang setiap orang ada kad kredit yang berpunca daripada Rothschild melalui Citibank di Malaysia. Dan setiap bank menggunakan kredit card. Kredit card inilah angkara yang dilakukan oleh keluarga Rothschild kepada dunia seluruhnya, dan mereka menjajah dunia hari ini. Sayang, tuan-tuan, seorang daripada keluarga Rothschild sangat kaya. Dia tengok bangunannya yang penuh dengan emas. Di mana letak? Wallahualam. Letaknya di UK, dan untuk masuk bilik emas itu hanya dia seorang boleh masuk. Namanya David Rothschild. Wang emasnya bertimbun-timbun hasil penjajah daripada Melaya. Burma, emas kita dipunggah. Rupa-rupanya bukan oleh British, oleh Yahudi. Kita sangka British yang jajah kita, rupa-rupanya Yahudi. Yahudi ini bawa emas kita, disimpan dalam satu gudang yang besar, dan dia seorang boleh masuk. Satu hari dia nak melihat berapa banyakkah timbunan emasnya. Dia masuk ke dalam gudang dan buka kuncinya, dan dia tutup pintu. Rupa-rupanya pintu ini tidak boleh dibuka daripada dalam, hanya dapat dibuka daripada luar. Dan dia mati dalam gudang emasnya. Keluarga Rothschild mati dalam gudang emas. Sebelum mati dia tulis surat. Orang paling kaya dunia mati kehausan, kelaparan, sebab dia terperangkap dalam gedung emasnya. Ceritanya hampir sama dengan Korun. Tuan-tuan yang hormati, ini keluarga Rothschild, dan mereka lah keluarga yang paling kaya dunia ini. Dan ketika mereka ingin mengambil sebuah negara, mereka tidak ada negara. Walaupun mereka menjajah Eropah, mereka menjajah England, mereka menjajah Jerman, tetapi mereka tidak ada negara. Walaupun mereka menguasai Amerika, tetapi mereka bukan negara mereka. Mereka ingin sebuah negara, dan mereka menubuhkan satu persatuan. Persatuan ini bernama Zionis, sebagaimana tuan-tuan tahu. Ini ialah pemuka Zionis yang pertama. Terdapat 10 orang ataupun 12 orang ini menjadi perancang untuk membeli Palestin diserah pada Yahudi dan membentuk negara Yahudi yang pertama. Mereka menulis surat dan menulis buku, disebarkan kepada seluruh dunia, dan ketua mereka ketika itu ialah Theodor Herzl. Dan tuan-tuan yang hormati, mereka mengambil Zion itu daripada bukit di Palestin. Bukit Palestin ini namanya Zion, dan daripada bukit inilah mereka mengatakan ini tumpah darah kami, dan persatuan mereka disebut sebagai Zionis, mengambil daripada gunung Zion. Dan kita lihat, ini peta yang mereka dakwa bahawa inilah bumi mereka. Mereka dihalau di mana saja mereka berada, dan mereka ingin kembali ke Palestin, dan mereka menjadikan gunung Zion sebagai identiti mereka. Mereka telah menubuhkan persatuan Zionis. Tujuanlah untuk mengambil Palestin daripada umat Islam, dan mereka telah belik negara mereka sebagaimana yang rahsia. Ini telah satu masa dulu rahsia, tetapi sekarang telah terbuka. Mereka ingin mengambil bukan saja Palestin,
Mereka ingin mengambil Mesir, mereka ingin mengambil Iraq, mereka ingin mengambil Syria, mereka ingin mengambil Madinah. Tuan-tuan lihat, Madinah dilengkung oleh ula. Ini negara mereka. Yang mereka ambil di Palestin sekarang hanyalah permulaan. Mereka akan masuk ke Jordan, mereka akan masuk Syria, mereka akan masuk ke Iraq. Iraq telah jatuh kepada mereka. Mesir telah mereka pegang. Madinah telah mereka bina kota yang besar di sebelah Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Mereka telah bina sebuah kota yang besar di situ untuk orang Yahudi. Dan umat Islam masih melihat daripada jauh. Inilah bumi yang mereka dakwa bumi moyang mereka. Selagi mereka tidak dapat bumi ini, mereka tidak akan diam. Tuan-tuan, Madinah mereka akan ambil bila masa. Kalau tuan lihat orang yang pakai seluar pendek di Madinah, inilah orang Yahudi. Dan bila mereka berbaik dengan Saudi, mereka kata tidaklah besar sangat kami ambil. Asalnya mereka lulus sini, mereka tulis Madinah, tapi mereka kecilkan sedikit. Ini yang kami ambil. Yang kami lukis biru inilah bumi kami, yang kami sebut sebagai Greater Israel. Yang sekarang mereka sedang berjuang menentang Palestin, sedang berjuang menentang Israel, dan Palestin masih belum selesai. Tetapi cita mereka lah untuk mengambil di antara dua sungai. Sungai Tigris Euphrates dan Sungai Nil ialah bumi mereka. Dan bendera mereka ada simbol bintang 6 dan ada dua jalur, satu atas, satu bawah. Yang satu adalah Sungai Nil, di bawahlah Sungai Euphrates. Tengok peta mereka. Satu peta Nil itu adalah garis depan, garis yang di atas itu ialah Sungai Nil. Di bawahlah Sungai Euphrates. Dan bumi mereka ialah di antara Sungai Nil dan Euphrates. Dan jangan siapa yang bantah, sebab ini bumi kami. Kami berasal dari sini. Saudi itu bumi kami. Syria bumi kami. Mesir bumi kami. Iraq bumi kami. Sebahagian telah jatuh kepada mereka, sebahagian masih di tangan umat Islam. Mereka adalah tentera azab yang sama seperti dalam ketika zaman Rasulullah. Mereka membentuk satu kekuatan yang luar biasa sekarang. Tumpuan mereka ialah Islam. Dan dalam konteks ini kita lihat mereka juga menubuhkan satu lagi persatuan yang secret, rahsia, namanya Freemason. Ditubuhkan di British, dan wang yang digunakan untuk British datang menjajah sebelah timur ialah wang Yahudi. Dan British yang agama Kristian terpaksa tunduk kepada Yahudi. Dan persatuan Freemason ialah persatuan Yahudi yang dibawa oleh British. Tugas British ialah kembangkan Freemason secara sulit dan ditumpukan kepada pemimpin-pemimpin Islam. Satu masa dulu tuan-tuan, seluruh bangsawan kita terlibat dalam Freemason. Simbol mereka, kalau mereka berdiri, mereka letak tangan di sini. Itu simbol Freemason. Bola sepak semua, kalau main bola sepak letak di sini. Maksudnya semua bola sepak dunia ditawan oleh Freemason. Siapakah Freemason? Dia berganding dengan Zionis, sedangkan Freemason mempunyai tugas yang lebih besar. Zionis pada mulanya ambil Palestin, Freemason lebih besar. Dalam konteks ini kita lihat mereka, ini ialah headquarters mereka yang pertama di England, dan mereka ialah satu pertubuhan siri, iaitu rahsia, lirijal faqat minal masuniyin, Jamaiyah Syariah fi Jami' al-Alam. Di mana saja British pergi, maka mereka establish Freemason. Pemimpin-pemimpin mereka akan ditarik perlahan-lahan untuk menjadi ahli Freemason. Pada mulanya Freemason ini adalah untuk persatuan kononnya, tetapi akhirnya lah untuk menjulang negara yang bakal dibina oleh Yahudi. Dan sekarang pun ramai pemimpin kita yang terlibat dengan persatuan yang sama. Ini ialah persatuan mereka. Simbol mereka biji mata sebiji. Wang mereka ada piramid, ada mata sebiji. Maksudnya mereka ditawan oleh Yahudi. Mereka ada tanda Freemason ini Asyam wal Qamar wal Nujum, iaitu matahari, bulan dan bintang. Mereka ada Al-Malih, Az-Zibik wal Kibrit, dan ini adalah di antara logam yang sangat kaya, iaitu garam, raksa dan kibrit. Itulah simbol mereka, dan mereka mengadakan beberapa simbol ini sebagai mereka adalah satu masa akan menawan dunia.
secara simbolik, dan inilah yang sedang mereka lakukan. Mereka juga ada Ma'bad As-Sulaiman yang mereka sebut sebagai Solomon Temple, sebahagian dari perjuangan mereka untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, inilah perjuangan mereka. Dan di Malaysia, di Melaya, tempat yang pertama yang ditubuhkan kesatuan ini ialah di Pulau Pinang. Masih ada sampai sekarang. Di Johor, di Perak, di Selangor. Dan tuan-tuan lihatlah, ini simbol mereka. Simbol ini ditinggalkan oleh British ketika British menjaga kita. Bukan British yang menjaga kita, tetapi yang menjaga kita adalah Yahudi. Yang kita tidak sedar, yang dalam sejarah kita yang menjaga kita adalah British, tetapi hakikatnya sebagaimana disebut oleh Russia tadi, kami yang menjajah British, British menjajah Empire, Empire itu kami yang punya, kata British, kata Yahudi. Emas yang diambil daripada Melaya disimpan oleh Yahudi. Ini simbol mereka. Tuan-tuan lihat daripada Johor sampai ke utara, tuan-tuan jumpa bangunan seperti ini, menunjukkan bahawa sejarah kita ada hubungan dengan pertubuhan sulit untuk tujuan Yahudi. Ini ialah rangkaian mereka, seperti gangster. Dia ada banyak lapis. Lapis yang pertama, pemimpin mereka tidak diketahui oleh orang nombor dua. Nombor dua tidak diketahui oleh nombor tiga. Nombor tiga tak tahu oleh yang empat. Mereka sangat rahsia, tidak tahu siapa ketua mereka sekarang. Orang ketua, dia tahu semua di bawah, tapi orang di bawah hanya tahu satu saja di atas. Dia tak tahu siapakah yang seterusnya, dan siapakah pemimpin utama sekarang. Kita dapat jangkakan. Kita dapat jangkakan usianya sudah 100 tahun sekarang. Hari ini usia dia sudah 1 tahun. Tuan-tuan semati, George Washington dibeli oleh Yahudi. Maka Amerika kononnya merdeka, tetapi merdeka untuk Yahudi. Yahudilah yang menjajah mereka sekarang. Mereka ingin hapuskan penduduk Amerika supaya mereka muncul sebagai negara Amerika lah untuk mereka. Tetapi akhirnya mereka mengatakan, bukan Amerika yang kami ingin jadikan bumi kami, tetapi Palestin. George Washington tidak dapat bergerak, tuan-tuan. Setiap tindakannya dikawal oleh Yahudi sampai hari ini. Dan dia telah membentuk wang Amerika yang simbol Freemason. Mata sebiji, seolah mereka lah mewakili Dajjal yang disebut dalam hadis yang mulia. Piramid mata ialah pertubuhan sulit yang mereka adakan untuk menawan dunia. Dan inilah Freemason yang telah tersebar dunia, sehingga bola sepak pun terpaksa letak tangan di dada. Ada 2 orang Presiden Amerika yang degil. Pertama Abraham Lincoln, yang kedua Presiden John F. Kennedy. Kedua-duanya menentang Yahudi. Kedua-duanya ditembak. Abraham Lincoln membela orang yang tertindas, orang yang dijadikan hamba di Amerika. Dia menghapuskan amanah mereka, tetapi dia tidak tunduk pada Yahudi, dan dia ditembak ketika dia sedang menuntun persembahan. John F. Kennedy diangkat oleh Yahudi, tetapi dia enggan bersama dengan Yahudi. Dia ditembak, dia mati. Dua-duanya tidak ingin masuk persatuan Freemason. Itu saja dosa mereka. Sedangkan Amerika dijajah oleh Yahudi, tetapi 2 presiden ini tidak mengikut telunjuk Yahudi sepenuhnya. 1 minggu sebelum Presiden Kennedy mati, dia membuat satu persyarat. Saya ingin membuat satu persyarat yang besar kepada rakyat Amerika. Saya Presiden Amerika, tetapi saya tidak berkuasa di Amerika. Dan ada satu kuasa di atas saya yang ingin menjadikan orang Amerika sebagai hamba mereka. Kita dijajah, kata Presiden Kennedy. Minggu depan saya akan beritahu siapakah yang duduk atas kepala saya. Tak sampai minggu depan dia ditembak di Dallas. Dia ditembak di Texas. 2 orang Presiden Amerika yang menentang Yahudi, dua-dua mati. Dua-dua tidak tahu siapakah yang menembaknya sampai hari ini. Dan tuan-tuan, polis Amerika paling canggih. Tetapi sampai hari ini mereka tidak temui siapakah pembunuh Kennedy. Kalau tak tahu siapa pembunuh, maksudnya Yahudi yang bunuh. Inilah disebut oleh Presiden Kennedy sebelum kematiannya. Dia kata seperti berikut: There is a plot in this country to enslave every man, woman, and child. Before I leave this high and noble office, I tend to expose this plot. Sebelum saya meninggalkan pejabat presiden ini,
saya akan pecahkan rahsia siapakah yang menentah mereka sekarang. Bukan saya presiden, tapi saya tak ada kuasa. Tuan-tuan, Presiden Amerika tak ada kuasa, yang kuasa orang lain. Ini ialah Henry Ford. Siapa Henry Ford? Dia buat kereta yang pertama. Ford yang kita pakai sekarang, dia reka kereta ini. Di Jerman, Daimler mereka Mercedes ataupun kereta yang dikaitkan dengan Jerman. Tetapi di Amerika yang reka cipta kereta ialah Ford. Ford bukan orang Yahudi. Ford Amerika Tulen. Dan apakah Ford sebut? Dia kata, saya tak boleh jual kereta saya sebab saya orang Amerika. Saya dijajah oleh bangsa lain. Kita ingat Amerika menjajah kita, menjajah bangsa yang lemah. Rupa-rupanya Amerika dijajah oleh Yahudi. Sebab kata Henry Ford, saya dijajah. Kereta saya banyak tapi tak boleh jual. Sebab di belakang semua perniagaan di Amerika seluruh dikawal oleh Yahudi. Tidak ada seorang Amerika pun boleh masuk dalam sistem mereka. Mereka adakan ISO. ISO ini ada Yahudi. Mula-mula sekali Yahudi keluarkan ISO untuk menjual belian, tuan-tuan. Belian tidak dipotong kecuali dengan belian. Untuk menjual belian mesti ada ISO. Dan ISO dikeluarkan oleh Yahudi. Maka tidak ada satu pun dunia dapat menjual belian kecuali dalam rakan Yahudi. Seluruh belian dunia hari ini dipegang oleh Yahudi sebab ISO. Kelapa sawit kita, dia kata kita ada ISO untuk kita hantar ke Eropah. Untuk hantar ke Amerika, dia kata kelapa sawit kita ada banyak kolesterol. Kita kata kita tidak kolesterol. Dia kata kelapa sawit anda warna kotor, warna pekat, kuning, merah, sedangkan minyak putih kita buka MPOB untuk jernihkan minyak kita. Kita hantar ke Amerika. Dia kata kamu tak dapat ISO kami tak boleh jual di Amerika. Sebab kita look is policy. Sebab kita pandang ke timur, dia tak bagi jual kelapa sawit kita. Sebab kita tak lepas ISO. ISO Yahudi yang keluar. Dan apabila kita kata look west policy oleh Perdana Menteri yang datang kemudian, kelapa sawit anda terbaik, anda dapat ISO 1900 dan anda boleh jual ke Amerika. Rupa-rupanya ISO ini untuk menahan komoditi yang tidak mereka suka, dan kita terperangkap dengan ISO. Seluruh pejabat kita ada ISO. Kita terlebat, terperangkap dengan permainan Yahudi sedunia. ISO ialah untuk menyekat barangan kita, dan kita di Malaysia pula setiap pejabat ada ISO. Tuan-tuan yang hormati, ini gambaran keluarga Rothschild. Siapakah yang berada paling atas sekarang kita tak tahu. Dan Paus, ketua Kristian yang terbesar dunia, terpaksa tunduk kepada Yahudi. Kristian yang terbesar dunia terpaksa tunduk pada Yahudi. Jadi siapakah yang menentang dunia sekarang? Siapakah yang menentang Eropah? Sebab Eropah orang Kristian. Rupa-rupanya bukan Kristian yang menjajah mereka, orang lain di atas mereka. Sekurang-kurangnya Malaysia merdeka, kita yang menentang kita. Tetapi Eropah masih terjajah oleh Yahudi. Tuan-tuan, mari kita lihat apakah yang berlaku. Mereka sangat dendam dengan Islam, dan kerajaan Islam yang terakhir ialah kerajaan Osmaniyah. Mereka mencari alasan, mencari gaya, mencari usaha untuk menjatuhkan kerajaan yang mewakili Islam ini. Dan kita jatuh pada tahun 1924. Angkara Yahudi, tuan-tuan, untuk menjatuhkan kerajaan Islam di Istanbul, dia menggunakan Freemason. Ini Freemason pertama ditubuhkan di England, di Istanbul, sebagai simbol kerajaan itu akan ditawan oleh Yahudi. Khalifah kita ada yang tidak sedar. Khalifah kita nama Murad tidak sedar dia telah terperangkap oleh Yahudi. Dan Yahudi menggunakan Freemason untuk membawa pembesar-pembesar Osmaniyah masuk dalam Freemason. Mereka diberikan satu privilege yang tinggi, dan mereka ada loket seperti ini, simbol Freemason ada satu rantai di sini. Setiap mereka diberikan anugerah yang besar. Ini ialah pemimpin kita yang terakhir. Pemimpin-pemimpin kita yang ditawan oleh tentera Azad moden. Daripada kanan ke kiri, tuan-tuan. Kanan ialah Perdana Menteri kita yang terakhir. Sayang, Perdana Menteri kita bersama dengan Yahudi. Dan dialah menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Cukup malang kerajaan Osmaniyah tidak jatuh daripada luar, jatuh daripada dalam. Kita ambil iktibar.
Dan ini ialah orang Arab, muka Arab, pakaian Arab, tetapi mereka ahli Freemason. Perkara yang sama mereka bentuk di Melaya. Maafkan saya tuan-tuan, ini ialah orang Arab yang telah tertawan jiwa mereka dengan British. Rupa Arab, jiwa British, tetapi lebih daripada itu jiwa Yahudi. Sebab yang menubuhkan Freemason ini ialah Yahudi. Dan berita yang kita terima pada tahun 9 Oktober pada tahun 1897, tokoh besar kita bernama Al-Fadil Idris bin Ragib, dia telah dilantik menjadi ketua Freemason. Tengok bagaimana ke Yahudi, dia lantik orang Islam menjadi ketua Yahudi. Tuan tengok lihat sini. Berita ini menggeparkan umat Islam, ulama kita di Mekah yang sedar tentang perkara ini, tetapi mereka tidak kuasa. Yang ada kuasa ialah mereka yang bersama dengan Yahudi. Dan berita ini ialah diantaranya ialah Muhammad Taufik Khadif, yang kemudiannya menjadi gubernur Osmaniyah di Mesir, telah bersama dengan Yahudi. Dan sekarang hanya tunggu masa untuk jatuh kerajaan Islam ini. Dan di antara mereka lah Husain Pasha Fakri, yang dilantik oleh Yahudi menjadi Menteri Keadilan Mesir, telah terperangkap dengan Yahudi. Dan sekarang hanya tunggu masa untuk jatuh. Tuan-tuan lihat, officer mereka Idris bin Gharib, Hasan Husni, Ahmad Zuhni, Joseph Cadillac, Sang Zorlu dan lain-lain. Yang Kristian hanya seorang, yang lain semua Islam. Yang bekerja untuk Yahudi, sanggup cukup malang tuan-tuan. Sejarah ini sejarah yang cukup malang untuk kita dedahkan. Dan lebih banyak hati Syekh Jamaluddin Al-Qani, dia tulis surat untuk masuk Freemason. Ini surat dia. Orang yang menyokong Syekh ini, dia marah pada saya. Tengok bukti sejarah. Ini surat yang dikeluarkan oleh kerajaan Mesir sekarang, bahawa tokoh agung ulama kita bukan bersama kita. Dia menulis surat untuk bersama Yahudi. Dan di sinilah pelajar kita yang balik dari Mesir, mereka mengatakan bahawa Syekh Jamaluddin Al-Qani ini bukan nak masuk sangat, dia nak tahu rahsia. Itu adalah alasan untuk mereka untuk mengeluarkan dia daripada kerjasama dengan Yahudi. Dan Yahudi tulis surat balik, ini surat Yahudi. Tuan bukan dilantik sebagai ahli Freemason, tetapi ketua kami. Tuan-tuan baca surat ini. Inilah surat yang kita kaji berdasarkan pada sumber yang asli. Tuan lihat bagaimanakah yang kami lantik tuan Syekh Jamaluddin Al-Qani, yang menjadi ulama besar negara kita, yang mempengaruhi reformasi ataupun yang memberikan islah, gerakan islah di Singapura, islah di Pulau Pinang, bersumber daripada ulama kita yang besar ini, Jamaluddin Al-Qani, yang dia adalah seorang ahli Freemason. Maafkan saya, ketika seorang pelajar menulis tesis mengatakan Syekh Jamaluddin adalah seorang Freemason, 3 profesor tak nak bagi mempersoalkan tesis ini apabila diselidik memang benar. Dan terpaksa mereka akui tesis yang tulis oleh pelajar ini bahawa benar-benar Jamaluddin Al-Qani adalah seorang Freemason. Tuan-tuan, ini adalah ulama besar kita, Syekh Muhammad Abduh, yang setiap ulama kita ada hubungan dengan dia. Dia juga termasuk dalam kumpulan yang sama. Dan dia dilobi oleh seorang Yahudi bernama Lord Cromer supaya dilantik menjadi mufti Mesir. Dan dengan menjadi mufti Mesir, dia dapat keluarkan fatwa yang besar. Tuan-tuan, dia tulis, dia adalah ulama besar kita. Kitab dia, Risalah Tauhid, itu saya baca masa saya muda lagi. Dia ulama yang besar, tetapi itu tidak menghalang, tidak menafikan hubungan dia dengan Yahudi. Barangkali kuliah saya pagi ini akan mendapat respon yang negatif daripada pendengar. Tetapi saya memberanikan sebab sejarah tidak boleh ditipu. Bukti-bukti dengan jelas bahawa Freemason dengan ulama kita ada hubungan yang rapat. Dan dia masih mempengaruhi negara kita. Tetapi asal-usulnya tidak cantik sama sekali. Dan tuan-tuan, Risalah Tauhid ialah kitab agung yang kita pelajari. Saya belajar masa saya belajar di universiti lagi. Risalah Tauhid Syekh Muhammad Abduh ini seorang yang sangat hebat. Tetapi jangan lupa kita baca yang tulis oleh seorang ulama yang besar lagi,
iaitu Syekh Yusuf Ad-Dahbani yang tulis Syawatil Haqq, dan tuan bandingkan antara dua buku ini. Dan apa yang disebut oleh Syekh Nabhani, Yusuf Nabhani sebelah kanan, ia menentang Syekh Ma'buduh. Kita menjadi pergeseran yang sangat hebat dalam awal kurun ke-20. Umat Islam berpecah. Satu mengikut Islah, yang satu lagi mengikut ulama tradisi. Yusuf Nabhani masih mengekalkan tarikat, zikir dan sebagainya. Yang sebelah kanan menafikannya, dan dia wujud sampai hari ini. Dalam konteks ini kita lihat akhirnya Osmaniyah jatuh. Oleh kerana pemimpin-pemimpin ulama-ulama Osmaniyah telah bersama dengan Yahudi, dengan mudah kerajaan kita jatuh. Dan mereka telah menjatuhkan secara resmi kerajaan Osmaniyah. Mereka mengadakan perjanjian Lausanne yang cukup menyayat hati tuan-tuan. Osmaniyah yang besar ini meliputi 3 buah negara, Eropah, Asia dan Afrika, dikecilkan sekecil-kecilnya apabila kita kalah. Osmaniyah kalah dalam Perang Dunia yang pertama, dan ini dilakukan oleh Yahudi. Yahudi dengan wang yang banyak memerangi. Peperangan dunia pertama dimulakan oleh Yahudi, tuan-tuan. Perang dunia kedua dimulakan oleh Yahudi. Kata Hitler, kalau perang dunia yang ketiga berlaku, Yahudilah yang bertanggungjawab. Dan kerajaan Osmaniyah yang besar ini telah dikecilkan dalam perjanjian Lausanne sebesar ini. Tinggal Turki hari ini. Turki hari ini ialah negara yang kecil. Asalnya adalah negara yang besar. Tetapi Yahudilah yang menjadi angkara kejatuhan Osmaniyah, sehinggalah Turki telah menjadi Turki yang ada sekarang, menjadi Republic of Turkey. Dan daripada Islam, sekular menjadi dasar pemerintah mereka. Dalam perjanjian ini, tuan-tuan, Greece itulah Osmaniyah, Bulgaria adalah Osmaniyah, negara Balkan adalah Osmaniyah, Afrika adalah Osmaniyah, Mekah adalah Osmaniyah. Tetapi dikecilkan Turki daripada Osmaniyah, bertukar menjadi Turki. Dan negara Greece diserahkan kepada Greece. Osmaniyah diserah pada Greece, dan pulau-pulau yang ada di tepi Turki diserah pada Greece. Tuan lihat, pulau yang duduk tepi Turki diserah kepada Greece oleh perjanjian ini, perjanjian Lausanne. Perjanjian Lausanne adalah perjanjian antara Yahudi British dengan orang kalah, kita orang kalah. Maka selepas jatuhnya Osmaniyah, seluruh umat Islam jatuh. Dan tuan-tuan yang saya hormati, sebagai menghina umat Islam, pulau di depan pantai Turki diserah pada Greece supaya peperangan berlaku. Dan sekarang apabila perjanjian Lausanne telah berakhir pada tahun 1923 ini, maka Turki berhak untuk mengambil kembali pulau ini. Perjanjian Lausanne telah terbatal. Perjanjian Lausanne yang memberikan wilayah Osmaniyah kepada orang lain terbatal, dan Turki boleh mengambil kembali buminya. Dan Erdogan sedang menghadapi pilihan raya yang dijangkakan dia kalah. Dijangkakan Erdogan akan kalah bulan ini. Dan semalam dia sebut, kalau saya kalah, jangan bimbang tuan-tuan, saya akan serahkan dengan aman kepada pengganti saya. Pengganti Erdogan ialah sekular tulen yang ingin membawa sejarah Kamalis, Kamal Ataturk yang asal. Tuan-tuan, cukup malam. Sekarang lawan Erdogan mendahului Erdogan. Apakah dia akan kembali pada zaman gelap Turki seperti masa dulu? Wallahu a'lam. Dan kita lihat di sini, apakah perjuangan yang ingin mengembalikan tanah Osmaniyah kembali ke Turki akan berputusan ataupun tertangguh di situ disebab pertukaran pemimpin? Wallahu a'lam. Dan ingat tuan-tuan, selepas kita kalah, Masjid Al-Aqsa pun jatuh. Masjid Al-Aqsa telah jatuh kepada Yahudi dan mereka memasuki Palestin. Ini Masjid Raya. Tentera Yahudi yang menceroboh Masjid Al-Aqsa pada tahun 1997. Dia menawan bahagian timur Masjid Al-Aqsa, dan sekarang kita sedang berperang dengan Yahudi tentang Masjid Al-Aqsa. Setiap bulan Ramadan mereka perangi kita, mereka membunuh kita. Dan mereka menawan Masjid Al-Aqsa. 1967 Masjid Dayan telah tawan Masjid Al-Aqsa. Kita runtuh hari ini. Masanya pagi ini kita runtuhkan Masjid Al-Aqsa. Tetapi Masjid Dayan yang sangat jahat menjadi baik hari itu. Dia kata jangan kita runtuh ini.
Sebab saya fikir kalau kita runtuhkan Masjid Al-Aqsa ini, umat Islam daripada seluruh dunia akan datang untuk menghancurkan kita. Kita tangguh. Kita tangguh dulu. Bila kita tengok kita kuat, umat Islam lemah, kita hancurkan. Tuan-tuan, Allah takdirkan sampai sekarang Masjid Al-Aqsa belum dihancurkan. Sedangkan mereka rancang untuk hancurkan Masjid Al-Aqsa 1967. Inilah perjuangan mereka, sebab mereka sangat dendam dengan Rasulullah yang menghalang mereka daripada Madinah. Mereka ingin hancurkan segala-gala Islam. Dan jatuh Osmaniyah, maka seluruh negara Islam jatuh. Morocco jatuh, Algeria, Libya, Tunisia, Mesir, Sudan, Iran, Turki, Iraq, seluruh jatuh. Tak ada satu pun negara Islam yang masih merdeka. Jatuh Osmaniyah, kita jatuh segala-gala. Dan di Asia Tenggara kita jatuh segala-gala. Kamboja jatuh kepada Perancis, Vietnam jatuh kepada Perancis, Tanah Melayu jatuh kepada British, Sumatera jatuh kepada Belanda, Filipina jatuh kepada Amerika dan Spanyol. Dan tidak ada negara umat Islam yang masih merdeka, tuan-tuan. Apabila jatuh Osmaniyah, jatuh maksudnya jatuh segala-galanya. Dan kita berada tempat yang paling bawah dalam sejarah manusia. Kita paling hina, tuan-tuan. Kita pertahankan Palestin, kita dianggap pengganas. Orang Iraq pertahankan Iraq, dianggap pengganas. Kita pertahankan umat Islam dibunuh di mana-mana, kita pengganas. Kita tempat yang paling bawah. Tuan-tuan jangan takut jatuh, sebab kita tak boleh jatuh lagi, sebab kita duduk tempat paling bawah, tak boleh jatuh lagi. Umat Islam tak boleh jatuh lagi, tuan-tuan. Seluruh negara umat Islam jatuh satu persatu dan kita dimakan. Ini gambaran negara umat Islam dimakan oleh tentera azam moden. Daripada British, Perancis, Amerika, Itali, sebut saja negara, kita dimakan. Kita diratah hidup-hidup. Dan pemuda kita sedar sejarah kita ini, kita sedang dimakan satu masa dulu. Dan kita teringat kepada Hitler. Dia kata, saya boleh bunuh Yahudi seluruhnya. Saya Yahudi, kata Hitler. Saya tahu perangai Yahudi sebab saya Yahudi. Saya boleh bunuh seluruh Yahudi dalam perang dunia yang pertama kedua. Tetapi saya tinggal sebahagian Yahudi supaya dunia tahu kenapa saya bunuh Yahudi. Kalau saya bunuh semua Yahudi, tuan-tuan tak tahu kenapa saya bunuh Yahudi. Saya tinggal sebahagiannya dan tuan-tuan tahu kenapa saya bunuh Yahudi. Perang dunia pertama, Yahudi yang mulakan. Perang dunia kedua, Yahudi yang mulakan. Saya jangka, kata Hitler, perang dunia ketiga, Yahudi akan mulakan. Tuan-tuan di Malaysia, tuan-tuan sangat benci pada Hitler sebab tuan-tuan baca berita British. Dia kata Hitler bunuh 1 juta orang Yahudi, sedangkan Winston Churchill, Perdana British, membunuh 21 juta umat Islam. Winston Churchill menjadi hero dan Hitler yang membantu Islam, tuan-tuan. Hanya satu negara Eropah yang membantu Osmaniyah dalam perang dunia pertama, iaitu Jerman. Dan Jerman satu-satunya negara yang membantu Islam. Sebab itu tuan-tuan sangat benci pada Islam. Tuan-tuan sangat benci pada Jerman sebab Jerman bersama Islam. Sedangkan tuan-tuan bersama British, tentera kita menjadi Malay Regiment. Malay Regiment itu tentera British. Menjadi mata-mata. Mata-mata itu polis kita panggil sekarang. Itu mata-mata British. Pion British, magistrate British, dan tuan-tuan bersama British. Maafkan saya, tuan-tuan. Dan Hitler yang bersama Islam dibenci di Malaysia sampai hari ini. Filem-filem Hollywood mengatakan Jerman sangat jahat. Yang jahatnya British. Tuan-tuan, New World Order ialah pertubuhan Zionis. Dulu mereka nama Bani Qainuqa di Madinah. Kemudian mereka nama Zionis. Sekarang mereka nama New World Order. New World Order inilah yang merancang untuk menghancurkan Islam sepenuhnya. Ini ialah ketua besar mereka. Namanya Henry Kissinger. Dia pernah menjadi menteri luar US. Dan tuan-tuan baca di situ, Kissinger, la budda min ihtilal sab'a dual min syarq awsat. Kita mesti hancurkan 6 negara Islam mula-mula sekali. Mula-mula sekali untuk kita balas dendam kepada Rasulullah di Madinah, kita hancurkan negara Islam. Kita hancurkan Libya, kita hancurkan Sudan, kita hancurkan Turki, kita hancurkan Afghanistan, kita hancurkan Iraq. Dan perancangan mereka telah berjaya. Ini kepala syaitan yang besar, tuan-tuan. Dan dialah melatih ramai pemimpin-pemimpin dunia, termasuk pemimpin negara kita. Henry Kissinger yang mengambil peranan
Henry pada masa moden ini. Dan inilah bapa Yahudi, namanya David John Gurion. Dia kata kekuatan Israel bukan daripada bomnya, tetapi kekuatan Israel lah untuk menghancurkan 3 buah negara, Mesir, Iraq dan Syria. Sekiranya kita dapat hancurkan 3 buah negara ini, maka ini permulaan untuk kita balas dendam kepada Rasulullah di Madinah. Kita balas dendam pada Islam hari ini. Tentera Ahzab tidak pernah tamat. Mereka ingin menghancurkan sebab mereka sangat dendam, sebab mereka dihalau daripada Madinah. Tuan-tuan yang semati, ini ialah kata-kata seorang pemimpin Arab. Orang Arab hanyalah 5% di dalam dunia ini, tetapi mereka membeli 50% senjata yang dibuat di dunia. Sengaja Yahudi menjual senjata pada Arab supaya Arab membunuh sama Arab. An-natijah, 60% daripada pelarian di atas muka bumi adalah orang Islam. Akibatnya ialah permainan pemimpin Arab yang berada di negara ini dimainkan oleh mereka, dan mereka menjual senjata yang banyak mereka, dan mereka saling membunuh umat Islam, dan 60% pelarian ialah orang Arab, sebab mereka masih dendam dengan peperangan Ahzab. Mereka masih tidak padam dendam mereka dengan Rasulullah. Itu sebenarnya. Dan tuan-tuan yang sebati, akibatnya Palestin telah menjadi Israel. Langkah pertama mereka untuk membentuk negara Israel, Palestin dihancurkan, dan perjuangan sedang berlaku di negara, dan kita dapat dengar setiap masa umat Islam dibunuh. Ini ialah ketika kita menyambut bulan puasa lepas. Umat Islam diceroboh di Masjid Al-Aqsa. Seketika mereka sedang bersolat tarawih, ketika mereka sedang bersolat Jumaat, mereka diceroboh seperti itu. Dan Gaza sentiasa dibedil. Mereka bedil lagi dalam bulan April lepas. Dan New World Order inilah yang sebenarnya Yahudi Bani Qainuqa yang berasal Madinah. Mereka berasal Madinah. Sekarang mereka tukar nama New World Order. Dan mereka menubuhkan bangsa bersatu. Dengan bangsa bersatulah mereka dapat menjajah dunia seluruhnya. Dengan bangsa bersatu yang mereka tubuhkan pada tahun 45, mereka menjajah 70 negara. Subhanallah. Mereka menjajah Vietnam, mereka menjajah Iraq, Palestin, mereka tikam. Mereka menjajah Vietnam tanpa salah, di atas sebab mereka pegang bangsa bersatu. Bangsa bersatu ialah seperti sarang labah-labah yang mereka perangkap anggota yang mereka tidak kenali. Dan ketika bangsa bersatu bersama dengan Amerika, bersama dengan Bani Qainuqa, mereka menyerang. Ini senarai yang mereka serang, tuan-tuan. Tuan-tuan bilang berapa buah negara yang mereka serang sejak Perang Dunia Kedua, dan mereka masih menjadi hero dunia hari ini. Mereka tikam Palestin, mereka tikam Vietnam, mereka tikam Afghanistan, mereka tikam Iraq, dan negara yang pertahankan mereka pengganas. Saddam Hussein pertahankan Iraq daripada serangan Amerika. Saddam Hussein yang salah. Tuan-tuan, kalau Amerika serang tuan-tuan pertahankan negara Malaysia ini, tuan-tuan yang pengganas. Betapa hinanya Islam hari ini, kita pertahankan negara kita pengganas. Tuan-tuan, inilah permainan Bani Qainuqa yang sedang bertapak di Amerika dengan nama New World Order, tuan-tuan. Mereka membunuh Presiden Libya, Muammar Gaddafi. Kenapakah mereka bunuh? Sebab Gaddafi mengajak supaya kita bebas daripada US dollar. US dollar tidak ada sebarang komoditi di belakangnya. Dialah wang yang dicetak oleh kerajaan mereka. Mari kita kembali kepada emas. Dan dia dibunuh oleh NATO. NATO, tuan-tuan, yang membunuh. NATO ialah ejen Amerika untuk kepentingan mereka, dan dihantar tentera NATO untuk membunuh Gaddafi. Cukup malang, tuan-tuan. Dan ini ialah pemimpin New World sekarang, namanya Henry Kissinger. Dia kata selepas kita hancurkan Islam, kita ada 2 lagi musuh. Satu Rusia, satu lagi China. Kita hancurkan Rusia, kita hancurkan China, dan kita jadi maharaja dunia. Kata pemimpin besar New World Order yang tuan-tuan tidak sedar. Dan dia masuk Ukraine. Ukraine dilakukan provokasi oleh mereka, New World Order, supaya Rusia menyerang. Dengan tujuannya diumumkan dunia adalah Rusia yang menyerang Ukraine, sedangkan Amerika, New World Order, yang melakukannya. Rusia terpaksa pertahankan negaranya, sedangkan Ukraine adalah negara Rusia.
yang dipecahkan oleh mereka satu masa dulu. Dan hari ini, semalam, usianya 100 tahun tepat. 100 tahun tepat. Dan dialah yang merancang supaya hancur Rusia, hancur China. Bila China dan Rusia jatuh, kita jadi raja dunia. Rusia declare war on Ukraine sebab mereka telah masuk tentera mereka untuk masuk sempadan Rusia. Rusia harus dihancurkan sebab umat Islam sedang bertapak dengan majunya di Rusia. Sekarang di Rusia sudah ada 30 juta umat Islam, dan umat Islam ini harus dihancurkan sebelum dia menjadi kuat. Tuan-tuan terperangkap. Mereka sudah merancang untuk masuk China. Tetapi presiden mereka, presiden yang lemah, namanya Biden. Presiden yang lemah, sedangkan tugasnya untuk hancurkan China tahun ini. Dia berjalan pun tidak stabil. Tugasnya adalah untuk hancurkan China tahun ini, tahun lepas sebenarnya. Tuan-tuan, mereka sedang merancang peperangan Iran dan Israel dengan Iran. Semuanya dilakukan oleh Bani Konokok. Dan mereka tersalah langkah. Sebab Rusia berjanji Israel akan hancur selepas Ukraine selesai. Dan sekarang Rusia telah merayakan kemenangan di Ukraine. Mereka telah jatuh kalah malu di Ukraine. Dan 300 tentera tinggi Amerika terbunuh di Ukraine. Di dalam bunkers, di dalam terowong yang mereka bina keselamatan. Tetapi hypersonic Rusia memasuki ke dalam bunker, dan 300 pemimpin tinggi Amerika Ukraine telah terkorban. Dan berita ini tak sampai satu pun. Saya baca berita Arab. Saya baca akhbar Rusia. Saya baca akhbar Ukraine. Tuan-tuan baca, tengok TV3, tuan-tuan kena tipu sebab dia petik daripada CNN. Tuan-tuan semati. Ini memberikan harapan kepada Palestin. Palestin sangat berharap Rusia segera menghancurkan Israel. Dan ini pemimpin Palestin, dia mengatakan kami sangat berharap supaya segera Rusia mengalahkan Ukraine dan menyelamatkan umat Islam di Palestin. Berita yang sampai di Malaysia bersebaliknya. Dan Turki juga sedang dirancang untuk perang dengan Greece sebab perjanjian Lausanne telah tamat. Tetapi mereka tidak dapat jangka satu perkara yang berlaku sebaliknya. Saudi yang menjadi ejen Amerika telah bersama dengan Rusia. Iran yang selama ini telah bersama dengan Rusia. Dan sekarang diperdekatkan antara Iran dan Saudi yang berteligah selama ini. Sekarang dicantumkan untuk kekuatan menghadapi Amerika. Amerika harus dihancurkan. Kata siapa? Kata pemimpin Arab Rusia. Dan tuan-tuan, Saudi tidak lagi menjual minyak kepada Amerika, yang menimbulkan satu kemarahan yang sangat besar. Turki diambang kejatuhan Erdogan, mengisytiharkan mereka bersama dengan Rusia. Negara Islam seluruhnya bersama dengan Rusia. Mesir yang menjadi ejen mereka telah isytiharkan diri mereka bersama dengan Rusia. Indonesia mengisytiharkan mereka bersama dengan Rusia. Malaysia masih bersama Amerika. Tuan-tuan, Hamas bersama dengan Rusia. Dan Syria bersama dengan Rusia. Dan kita lihat Pakistan bersama dengan Rusia. India bersama dengan Rusia. Dan Indonesia bersama dengan Rusia. Malaysia tinggal satu-satu lagi negara yang tidak bersama Rusia. G20 ialah kesatuan negara-negara yang terlibat. Dan cukup pelik, India yang menjadi penyokong Amerika telah bersama dengan Rusia. Dan mereka mengadakan kumpulan BRICS sekarang untuk mengatasi G7 yang dibina oleh Amerika bersama negara maju mereka. Dan sekarang satu lagi pakatan yang disebut BRICS, BRICS, yang memadukan di antara negara-negara yang menjadi musuh kepada petrodollar. Dan tuan-tuan, kita lihat wang Amerika akan hancur. Amerika akan bankrupt. Ukraine sama ada menang atau kalah, dia akan bankrupt. Sebab senjata yang diberikan oleh negara NATO kepada Ukraine harus dibayar kembali. Sama ada Ukraine menang atau kalah, Ukraine akan bankrupt. Wang US dollar akan hancur.
Yang muncul ialah Masdina Islam akan muncul kembali, dan tuan-tuan yang ada US dollar segera lepaskan, sebab dijangkakan wang US dollar akan hancur tahun ini. Dunia akan terpecah pada dua. Satu, tentera azab moden bersama Amerika, Eropah menentang Islam bersama Malaysia. Malaysia belum identify diri dia. Identify yourself. Kita masih belum identify diri kita. Muzabzabi nabai nazalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Tuan-tuan, mari kita merenungi, tentera azab moden tidak pernah tamat. Dan apakah ini akan berakhir dengan ad-dimar asy-syamil, kemusnahan total? Apakah bayangan hari kiamat yang kita saksikan dalam angkara yang dibawa oleh tentera azab moden yang bersumber daripada peperangan Bani Qurayzah, Bani Qanuqa, Bani Nadir? Sekarang mereka telah membentuk New World Order yang sekarang ingin menakluki dunia, bukan saja untuk menaklukki Madinah. Dan itulah barangkali kesimpulan daripada apa yang saya sebut hari ini. Saya minta maaf banyak kalau saya terkasar ataupun membawa perkara satu dimensi yang tidak tuan-tuan minati ataupun tuan-tuan sukai. Dan saya minta maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.